Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa surau kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian, sehinggalah ke penghujung dah bulan Syaban ni. Tak berapa hari sahaja lagi, mudah-mudahan sampailah kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita berdoa, Allah ampunlah kesalahan kita yang banyak dan dipandu kita dengan hidayah kepadanya, dan beramallah kita kepada Tuhan hendaknya, insya-Allah. Malam ini ibu bapa sekalian, sebagaimana yang telah kita maklum, bersempena dengan puasa yang dekat dah ni, maka kuliah malam ini berkait dengan puasa dan juga Ramadan. Bila sebutnya puasa, agaknya ibu bapa sekalian, apakah maksudnya puasa? Apakah maksudnya puasa? Saya dulu sewaktu masih bertugas dulu di JAKIM dulu, sempat satu kali itu saya interview golongan sesat Rasul Melayu tu, Haji Kahar tu. Jadi bila kita tanya puasa ni apa dia, kata Rasul Melayu ni sekarang dah taubat dah, mudah-mudahan Allah ampun dia dan ampunkan kita juga. Kata dia puasa ini ialah berpuas-puasan, kata dia. Jadi berat benar fahaman dia tentang puasa ni. Sebab itu mukadimah kuliah kita malam ini, sebelum kita nak sambut nak puasa ni, saya tanya awal lagi, jemaah sekalian, puasa ni agaknya apa dia? Silakan. Kalau boleh ada wakil tu ya, pasal kita ni live, orang di luar sana tertunggu jemaah dalam surau kita ni. Jawab soalan mudah saja. Apakah dia puasa? Ya. Baik. Lagi tuan? Nafsu dan juga perkara-perkara yang batalkan puasa. Selain itu ada tak lagi? Banyak aliran mazhab ya. Banyak. Begini tuan ya, mudah cerita. Yang dijawab tadi betul dah. Cuma yang mudah nak faham ialah puasa ini, awak nak faham hak pendek ke hak panjang? Mudah begitu. Kata jemaah, saya nak tahu yang pendek ustaz. Yang pendek jawabnya ialah diam, tidak bercakap. Tu maksud dia. Puasa ni maksud Al-Quran sebut secara pendek, yakni lughatan atau bahasa, ialah awak diam, tidak bercakap. Itu maksud puasa dari sudut bahasa. Kat mana kita nak faham makna ini disebut dalam Quran? Ada disebut. Iaitulah ketika maknya Nabi Isa, Maryam, ditanya oleh orang-orang Yahudi tu, awak ni boleh mengandung, boleh pregnant ni macam mana? Tidakkah awak ni tak menikah, tak ada suami, tiba-tiba dengar khabar sudah hamil, sudah mengandung? Maka apa jawab Maryam? Tengok ayat Quran tu. Maryam jawab, inni nazartu lirrahmani sawma. Cuba dengar tu.
Sa waw mim alif sauma. Apa dia saum? Puasa. Nawaitu sauma. Jadi Quran ada sebut makna puasa dari segi bahasa tu. Maryam kata, inni sesungguhnya aku nazartu telah bernazar lirrahman, kepada Allah yang salah satu nama dia Rahman. Untuk apa? Sauma, berpuasa, in bracket, tidak menjawab apa-apa yang kamu tanya. Orang tanya kita, Ustaz, pukul berapa kuliah kita habis malam ni? No comment. Begitu. Maknanya awak tanya bagaimana saya pregnant ni ya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar pada Rahman, tak akan jawab, aku diam saja. Maka makna puasa, siam dan juga saum itu dari segi bahasanya, pendek-pendeknya ialah diam, tidak bercakap. Sebab tu kaum ibu tu bila suaminya tanya masak apa petang ni, dia nak marah je kerana dia puasa ya. Ditanya banyak kali nak marah dia. Makna betul lah dia puasa. Diam, tidak bercakap. Tetapi kita nak belajar yang panjang tu, yang istilah tu, supaya dengan kita belajar definisi dari segi istilah, baru kita boleh amal untuk puasa. Dari segi istilah syarak ni, syarak sebut gini, puasa ini mesti ada 3 perkara. Ingatlah tu. Bila sebut puasa, siam, saum, mesti ada 3 benda. Pertama, menahan diri daripada perkara yang boleh bawa batal puasa awak tu. Kaki kita bincanglah berapa jenis hak boleh bawa batal puasa tu, kita bincanglah sekejap lagi. Tapi pertama, awak kena tahan ya, tahan. Jangan siapa batal puasa. Okey, satu. Kedua, Ustaz, tempoh awak tahan diri tu tidak lama. Bermula terbit fajar subuh pagi tadi sehingga terbenam matahari garib malam karang. Itu saja tempoh dia, tidak lama. Selepas buka terpulanglah tuang. Yang dilarang tadi sudah tidak perlu ditahan lagi. Jadi pertama, kalau betul awak puasa kena ada 3 benda, iaitulah awak tahan diri daripada melakukan perkara membatalkan puasa yang akan kita bincang sekejap lagi. Kedua tempoh awak tahan tu tak lama. Subuh, maghrib. Subuh terbit fajar sehingga terbenam matahari petang karang, yakni maghrib. 2. Ketiga, disertakan dengan niat. Disertakan dengan niat. Kalau ada 3 benda ini, dinamakanlah kita puasa. Dah kalau kurang, tak banyak, 1 je kurang. 1 saja kurang, tidak dinamakan puasa. Contoh, dia sudah tahan diri daripada perkara membatalkan puasa, okey, betul. Bermula terbit fajar subuh sampai terbenam matahari karang maghrib, okey. Cuma dia tak niat. Nak buka dah baru dia tengok, aku ni tak makan, tak minum, tak sekian, alang-alang begitu, aku niat puasa lah. Nak buka dah, tidak dinamakan puasa. Tu yang dibahas dalam mazhab kita. Apakah perlu diniat tiap-tiap malam tu? Kita akan sebut sekejap lagi tu. InsyaAllah. Jadi puasa ni, nak masuk puasa, puas hatilah kita gamaknya. Kita study sungguh-sungguh, tapi tak habis juga tuan. Saya pun tak tahu banyak juga. Qadar tahu tu, kita berpakat semua sekali. Tuan puasa nanti kalau ada panduan boleh diambil malam ni, saya tumpang pahala saja. Begitulah.
Jadi kalau kurang satu, tidak dinama puasa. Ataupun dia sudah tahan diri daripada perkara membatalkan puasa, okey, betul. Dan dia pun sudah niat juga, betul dah tu. Cuma dia kata, Ustaz, tahun ni saya ingat nak puasa ambil shift malam lah Ustaz ya. Kalau boleh lepas terbenam maghrib tu saya puasa sampai ke terbit fajar subuh esok. Pasal siang ni dah lama saya puasa jenis macam ni. Tidak sah puasanya, kerana tidak cukup 3 perkara itu. Maka puasa ini jangan lupa mesti ada 3 benda. Kalau tuan-tuan dan saya buat betul 3 benda itu, dinamakanlah puasa. Maka sekarang faham dah kita apa makna puasa dari segi lughatan, yakni bahasa pendek-pendek, dan apa pula maknanya puasa dari segi istilahan panjang-panjang, sehingga kita tahu, oh 3 benda ni lah baru dinamakan puasa. Selesai satu benda. Dah siapa yang wajib puasa ni? Mudah kuliah maghrib kita duk bincang benda basic gitu sudahlah Zul, supaya masing-masing jemaah alhamdulillah benda ni sudah belajar dulu. Cuma nak perjelas lama dah tak ingat, kita ulang benda sudah yang dah tahu dah tu je. Siapa yang wajib puasa? Kamilah Ustaz. Oh, kenapa? Tahun lepas kami puasa, tahun sudah sana kami puasa, maka takkan tahun ni kami tak puasa, kata jemaah yang enggan dikenali. Contohnya, sebenarnya orang yang wajib puasa mesti ada 3 benda. Tengok tu, ceklah masing-masing kita ada tak 3 benda ni. Kalau kurang salah satu, tidak wajib puasa. Apa dia? Pertama, Islam. Orang kafir tak wajib puasa. Jangan tuang satu Ramadan keluar apa ni jemaah kapek bini suruh tu, maka jiran sebelah sedang basuh anjing dia tu, kita pun tegur, ramai bukan Islam di sini kan, kita tegur, Maniam, awak puasa dah hari ni? Dia kata tak puasa Ustaz. Astaghfirullah na'azim, Maniam, apa nak jadi awak ni? Jangan. Sebab dia tidak wajib puasa kerana dia tak ada syarat. Hak mula-mula tak ada dah. Apa dia? Wajib puasa orang Islam. Okey. Maknanya Zul, kita cukup syarat dah. Tapi tunggu dulu. Ada 2 benda lagi. 2 benda lagi. Kedua wajib juga puasa, syaratnya ialah akil balik. Orang tempat kita pelik. Bila sebut akil mesti balik. Bila sebut akil mesti balik. Walhal akil lain, balik lain. Ada orang balik tidak akil. Ada orang akil tidak balik. Apa maksud akil? Berakal, molek, tak ada penyakit gila, jalan tengah bandar tu, tengah panas begitu, tak ada. Balik sampai umur. Tetapi nak beri faham mudah, biarlah akil balik. Siapa akil lagi balik, cukup syarat kedua. Apa tanda balik Ustaz? Akil kami dah faham dah tadi. Balik ni, balik ni ialah sampai umurnya. Bagi anak laki-laki, kita orang laki-laki mengalami mimpi sehingga keluar mani. Keluar mani bermimpi tu, itu sudah balik. Kalau anak-anak ni, anak gadis kita di rumah tu, dia datang haid pertama, period pertama, balik dah Kak Long balik dah, kena puasa kakak. Begitu. Dah macam kita ni masing-masing. Balik apa lagi, nak balik kepada Allah belaka dah rupa tu. Jadi maknanya Ustaz, syarat kedua saya cukup juga. Cukup belaka ni, alhamdulillah. Allahu akbar.
Tapi tunggu dulu, ada syarat ketiga. Apa dia syarat ketiga? Mampu berpuasa. Dia mampu puasa. Kalau dia tak mampu, Zul, dia tidak wajib puasa. Ada orang tahun lepas dia boleh puasa kerana cukup 3 syarat: Islam, akil lagi balik dan mampu puasa. Tahun ini belum tentu. Boleh jadi dia hemodialisis tahun ini, cuci buah pinggang. Tu yang nak bincang malam ini, fadilat dan fatwa serta hukum ni. Ni kita mukadimah baru sahaja ni. Kak Gi kita nak bincang hukum tu. Ustaz, saya ni lelah. Spray inhaler dalam tekak boleh ke tak, batal ke tidak puasa? Kan kita nak bincang tu. Ustaz, saya nak cocok COVID ni, injection boleh ke tidak? Nak bincang sekejap lagi. Ni baru mukadimah baru, nak peringat balik benda yang sudah tahu. Jadi orang yang wajib puasa tahun lepas belum tentu wajib tahun ini. Kerana syarat ketiga, dia mampu ke tidak puasa. Kenapa awak ni tak puasa? Saya nak puasa macam mana, Ustaz? Saya dengar perkataan puasa pun pesang dah saya jadi tak. Makna orang begini rupanya tidak mampu, ya. Tetapi kalau tengok kepada tuan-tuan masing-masing ni, saya kira mampu belaka. Cukup syarat belaka ni. Cukup syarat belaka ni. Tapi manalah tahu, Zul, ada terselit seorang dua yang tak mampu. Maka kepada orang yang tak mampu ni saya pesan, sujud syukurlah pada Allah. Alhamdulillah, aku tak terlibat puasa tahun ni, contohnya. Selesai syarat wajib puasa. Selain syarat wajib puasa, ada dibahas pula oleh ulama satu benda lagi. Apa dia? Syarat sah puasa. Siapa yang kalau puasa, sah puasanya. Apa maksud sah? Diterima Allah. Apa maksud sah? Ada pahala dari Allah. Kalau syarat wajib puasa tadi ada 3, syarat sah puasa pun ada 3 juga. Pertama, sama macam tadi, Islam. Orang bukan Islam tidak sah puasa. Walaupun dia mengaji Quran, dia kaji hadis, dia tahu sirah, cuma belum Islam, dia pun buat puasa, tidak sah. Satu murid saya, Misuzu Yamazaki, ni program pertukaran pelajar Jepun dengan UKM Bangi tu. Jadi saya dengar anak murid lain kata, budak Jepun ni dia minat sangat semayang 5 waktu, pakai baju kurung, pakai tudung, puasa, berlatih puasa, tapi tak mengucap belum Islam. Ni peristiwa dalam 5-6 tahun sudah. Maka satu kali dia bawa Misuzu ni ke rumah saya kerana ada nak bertanya tentang satu perkara yang saya tak nak panjang kisahnya di sini. Maka saya beri syarat pada beliau, kalau saya jawab soalan ini, Islam ada jawapan terhadap persoalan ini, awak kena masuk Islam. Dah dia puasa dah, pakai tudung apa dah zuhur, semayang, tapi tidak sah. Tu kita kata Islam tadi tu. Puasa tidak sah. Takdir Allah, selesai jawapan, ia mengucap syahadah. Hari itu juga di rumah saya, Misuzu Yamazaki. Maka waktu tu kita bimbang, di kawasan dia tu kurang orang Islam. Ni kita live mana ni anak-anak murid saya UKM tengok ni. Tah Misuzu kalau di tag boleh tengok ni, dia dengarlah kisah dia ni. Di kawasannya orang Islam tak ramai, keluarganya pula kuat, agamanya buta. Maka kita fikir macam mana tak boleh jadi, kena menikah budak Misuzu ni. Biar ada satu orang Muslim bimbing dia. Bila nak cari siapa layak menikah, macam-macam orang mari jumpa saya. Tu saya boleh, saya nak tolong sungguh, kata satu jemaah. Saya kata tak bolehlah Prof,
Dengar tu bila jawab Prof tu omong teruk benar lah tu. Prof tak sesuai sangat, saya kata. Akhirnya takdir Allah menikah dengan pelajar Malaysia yang belajar di Jepun. Allah mudahkan ya, Allah mudah. Dan anak muda ni pun jenis minat, suka duduk di Jepun bekerja. Allah kaya tuan, tolong agama Allah ni tuan. Allahu Akbar. Tuhan wi mudah banyak benda. Saya ni tak cerdik, saya ni orang tak pandai. Dalam dialog saya, dalam beberapa tahun dengan orang Nasrani, Kristian tu, kita buat beberapa buku tu, merakamkan pengalaman benar, dialog dengan mereka tu. Selalu Tuhan tolong membawa ingat di sini, membawa ingat hujah itu. Tu kita kata benarnya Islam benar. Jadi syarat sah puasa Islam sama macam tadi syarat wajib ya, sama. Kedua syarat sah juga puasa sama macam tadi juga, mampu berpuasa. Kalau tak mampu uzur, tak sah puasa. Jangan dipaksa anak kita metang nak suruh puasa, tuang paksa. Masuk surat khabar dulu, budak 2 tahun mati kelaparan kerana dipaksa maknya suruh puasa. Sikit lagi adik sabar sikit lagi, tak lama dah, 10 jam je lagi mati budak tu. Tidak boleh dipaksa kerana kemampuan berpuasa itu sebagai syarat sah. Tapi sekarang dahsyat ibu bapa sekarang, kepahaman Islam nak kepada Islam tu kuat, sehingga anak baru lahir, bayi disuruh puasa dah. Kita kata betul ke Ustaz? Dah, mak dia malah nak menyusu, tidur maknya lepas bersalai tu, tidur, anak menangis pun tak beri susu, suruh puasa, ditepuk punggung anak dia, puasa, mati budak tu. Jangan dipaksa, kerana syarat sah puasa sama macam syarat wajib puasa tadi, apa dia? Mampu. Jadi anak kita kalau setengah hari tak mampu, suruh buka. Kesian tengok dia setengah hari buka puasa, makan sorang-sorang, kita pun teman makan juga. Kesian anak aku ni, contohnya. Ketiga, saya ni kadang-kadang kalau buat kelakar sikit tak banyak tu, saya boleh tahan suka tuan, tapi mari juga kadang-kadang nak suka ya, mari juga. Ketiga, kalau syarat wajib puasa tak diakil balik, tapi kali ini syarat untuk nak sahkan puasa, diterima Tuhan, ada pahala dari Tuhan, memadai umur mumayyiz, tak semestinya balik. Umur mumayyiz, orang Terengganu panggil mayit. Mayit, orang Terengganu panggil mayit. Mayit ni satu fasa umur sebelum balik. Dia tak balik lagi tapi dia sudah mumayyiz. Apa dia mumayyiz bahasa Arab? Terjemah bahasa kita ni, dia boleh bezakan. Dia dah boleh beza dah, hak molek ke tak molek. Dia tengok ayah dia balik di rumah, pelik lah. Kenapa? Ayah ni setiap kali masuk tandas bawa telefon sekali sokmo, tak berani tinggal di luar tu. Dia kata macam tak betul. Jadi nampak dia boleh mikir dah. Dia beritahu maknya, kenapa ayah ni masuk telefon sokmo dalam bilik mandi? Terkejut bini dia tanya, betul bang awak masuk dalam bilik mandi? Kita orang laki-laki ni jangan nampak lemah. Kalau bini tanya, ya, memang saya awak masuk dalam sana. Bini kata, kenapa? Kan pelik tu. Sehingga anak-anak mumayyiz pun kata pelik. Dia sudah boleh beza. Saya awak masuk kerana nak guna lapu suluh ni, kan tersumbat singki awak tu. Begitu. Tersumbat sungguh. Betul lah tu. Tetapi anak tengok, pelik sangat bapak aku ini. Ini dia panggil mumayyiz. Dia sudah boleh beza betul ke tak berapa betul, hak molek ke tidak molek. Anak yang mumayyiz seperti ini, kalau dia puasa sah, Allah terima.
Maknanya sah, ada pahala. Boleh faham dah lah apa maksud puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Sedikit tentang Ramadan. Bila sebut puasa dalam bulan Ramadan, puasa-puasa ini kata Allah ada dalil suruhannya dalam Quran yang kita dengar semua ayatnya. Terutama malam hak mula-mula terawih, wajib biasanya mana-mana surau imam akan baca ayat ni dalam terawih pertama ke, dalam semayang isyak sebelum terawih ke. Ayat apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya tengok berapa lama dah begitu semua orang baca, kerana semangat puasa lah kita. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Sebenarnya nak terjemah kutiba alaikumusiyam ni, kalau nak terjemah betul, maksud dia ialah kutiba, ditulis. Jadi patutnya kita terjemah gini so. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis kepada kamu puasa sebagaimana ditulis orang sebelum kamu puasa juga sampai habis hayat tu. Kenapa Allah guna kalimah ditulis, kutiba? Sebab satu benda ni bila melibatkan tulis, dia nak menunjukkan besar dan mustahak. Kita beranak, ditulis surat beranak. Kita masuk sekolah, di daftar ditulis hal kita masuk sekolah. Kita menikah kahwin, ditulis kita menikah kahwin sekian. Pendek umur, pendek jodoh, bercerai, ditulis. Hebah harta wasiat pusaka, ditulis. Saksi dalam satu-satu benda pegang amanah, ditulis. Hatta kita mati, tulis. Nak menunjukkan apabila sebut tulis, benda ni mustahak. Tapi tak apalah kita terjemah gini, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana orang dulu puasa. Orang dulu puasa, ya. Kata ahli tafsir ayat ni, bila Tuhan kata orang dulu puasa, orang pertama puasa atas muka dunia ialah tak lain tak bukan Nabi Nuh alaihi salam. Allah zu, lama dah ibadat puasa, lama dah. Sejak zaman Nabi Nuh, lama dah. Orang sebelum kita puasa. Kalau tidak, masa kan ada hadis tentang sahur, Nabi kata apa dia? Tasahharu, bersahurlah. Sebab ada hadis kata fi tasahharu, fi barakah, fihi barakah, padanya ada barakat. Dalam hadis lain kata sahurlah, kerana sahur ni membezakan puasa kamu dengan puasa ahlul kitab, orang sebelum kamu. Makna Nasrani, Yahudi puasa juga, cuma beza dengan kita, mereka tak sahur. Jadi nak katanya ibadat puasa dalam bulan Ramadan, nas Al-Quran sebut lama dah ibadat ini. Baik. Dan bila disyariatkan, diperintahkan turun ayat puasa ni, turun pada tahun kedua hijrah, waktu Nabi di Madinah. Masuk tahun kedua Nabi duduk Madinah lepas hijrah. Umur Nabi 55 tahun. Pasal Nabi hijrah, kita mengaji dalam sirah kita tu, 53 umur Nabi hijrah. Selepas Isra' Mi'raj, selepas beberapa perkara dalam sejarah yang kita dah tahu dah tu. Waktu tu 53, 2 tahun Nabi bermukim duduk menetap Madinah, turun perintah suruh puasa. Ayat tadilah. Cuma ayat ni dia turun dalam bulan Sya'ban. Kalau baca kitab fiqh seperti Fiqh Manhaji, kitab fiqh Imam Syafi'i kita, dia sebut gini, jangan keliru. Kalau baca kitab ni, jangan sampai keliru. Walaupun dia sebut macam saya nak sebut ni. Ibadat puasa disyariatkan pada bulan Sya'ban. Bila kita dengar, salah cetok gamaknya kitab ni. Kan disyariatkan dalam bulan Ramadan. Kita kata, kena faham maksud syariat. Itulah, turun perintah suruh puasa. Ayat hak turun suruh puasa tu turun bulan Sya'ban.
Bila umat Islam terima, ialah puasalah, tapi bila nak kena mula ni, baru turun ayat selepasnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan turun Quran, nuzul Quran tu. Hudal linnas, Quran ni petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, memberi penjelasan hukum hakam jelas sejelas-jelasnya. Wal furqan, dan membezakan baik buruk, salah batil dengan hak benar. Faman syahida minkum syahra, kalau ada di kalangan awak ni nampaklah anak bulan, maknanya bukan semua wajib pergi tengok. Siapa habis bawa rombongan orang kampung kena tengok. Awak nampak tak nampak? Selamatlah awak, tak perlu puasa lah awak ya, kerana awak tak nampak. Bukan. Faman syahida, kalau ada wakil seorang, maka dibahas fiqh, hak nak tengok ni orang mana? Boleh percaya, bukan orang fasik. Tu yang tengok mufti ke naik atas bukit tu, imam masjid negara contohnya naik atas bukit tu, maka kita pun tengok, nampak ustaz, kita teropong. Saya buat contoh ya, saya buat contoh dengan mic kita ni, tak ada orang berlaku macam saya seorang saja teropong, nampak, faliyasum, kena puasa. Bila Ramadan turun ayat suruh puasa, bila Syaban. Dah nak kena mula bila turun ayat Ramadan. Boleh faham dah. Apa maksud Ramadan? Ramadan, kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, satu alim besar dalam bidang tafsir, mati dah 23 tahun sudah. Dia kata Ramadan ini berasal dari kalimah Arab Ramad, Ra Mim Dha, alif nun belakang tu tak ada. Ramad, Ramadha, waqaf Ramad. Maksud Ramad ini ialah batu tu di luar jalan sana tu, yang dipanah terik matahari tengah hari zuhur, mari sembahyang Jumaat kan, hilang selipar. Tengah kita lepas pada sembahyang, kita tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, sambil berjalan nak pergi ke tempat parking kereta, nak ambil selipar dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Sampai tempat selipar, hilang selipar, Allahu akbar. Tu bila hilang tak apalah, biarlah, jalanlah ke kereta kita tu, kaki ayam, tengah hari, pijak batu sampai melepuh kaki, itu dipanggil Ramad. Batu yang dipanah terik matahari, itu dipanggil Ramad. Maknanya bila disebut Ramadan, seakan-akan kita faham begini, dosa orang puasa bulan Ramadan ni dibakar sungguh-sungguh. Sebab tu Ramadan ni, bayang tu, Allah, ya Allah, ya Rahman, tidur orang dalam berpuasa dikira ibadat. Saya ulang sekali lagi tu, tidur orang dalam bulan Ramadan tu, bila saya sebut dalam bulan Ramadan, bukan malam ni tak masuk lagi ni, dalam kuliah kita ni tak masuk lagi, tidur dalam bulan Ramadan. Tidur dalam kuliah malam ni baru Syaban, baru ingat ya, bulan Ramadan adalah ibadat baik. Adalah ibadat. Menunjukkan apa tu? Allah mulianya bulan puasa ni. Siapa tidur orang puasa kan apa? Letih ustaz, malam tak dibangun, tolong buat masaklah anak bini anak cucu balik ni, letihlah saya. Siapa tertidur? Ibadat. Baik tu bulan puasa ramai orang bawa teksi kan tidur bawa pokok tu. Ibadat, kata dia. Yang tu tak berbahas panjang. Nak kata Ramad dibakar dosa awak tu.
Seperti mana bahasa, dari segi bahasanya ialah batu kerikil yang dipanah terik matahari sehingga terbakar, melepuh kulit kita. Dosa awak pun hilang dibakar dengan sebab Ramadan. Selesai, kita dah faham tu. Sekarang tu